Sir berkaitan dengan terdapat pertanyaan yang kami ajukan kepada Sir pada hari ini. Sebelum kami memberi soalan kepada Sir, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Keberayan dari DK 3B. Saya Juliana Joseph dari DOL 3E. Saya Fikri dari DK3E. Saya Irenggiran Anak James dari DK3E. Saya Sir. Sekarang kami mempersilakan Sir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey. Selamat pagi semua. Saya Nama saya Razali bin Mujidi. Saya merupakan pensyarah untuk subjek Pendidikan Malaysia di Institut Kemenmara. Itu dululah. Saya dah berkhidmat dengan Kemenmara lebih kurang 15 tahun lah. Jadi agak lama juga lah dari segi pengalaman saya mengajar di IKM lah. Okey. Saya akan teruskan dengan soalan kita pada hari ini, Sir. Soalan pertama yaitu, bagaimana agama Islam atau Kristen memupuk nilai murni dalam penganutnya, Sir? Bagaimana agama Islam atau Kristian Memupuk nilai murni dalam kalangan penganutnya. okay. Untuk menjawab soalan pertama ini, saya selaku seorang Muslim akan menjawab dari sudut pandang seorang Islam lah. Sebagai agama Islam, saya akan menjawab sebagai seorang Muslim. Kalau sebagai orang Islam, nombor satu ialah berkenaan dengan kita ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berpesan, dia tinggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan atau guideline bagi orang Islam dalam kehidupan. Ikutilah, nescaya akan berjaya. Jadi jelaskan dalam Islam, dua perkara tersebut Islam menekankan jangan lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika hendak hidup kita sukseslah, sukses di dunia dan akhirat. Itu kunci utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi panduan. Dalam Al-Quran dan dalam Sunnah inilah yang mengajar kita tentang ibadah, tentang solat, tentang mencari ilmu dan sebagainya, tentang berbuat baik, tentang perundangan dalam Islam. Jadi itu secara langsung yang mengawal kita menjadi panduan orang-orang Islam terutamanya dalam memastikan nilai-nilai moral orang-orang Islam ini terjaga. Itu soalan pertama. Saya terima kasih, Sir, untuk sebab telah menjawab soalan yang pertama. Saya akan memberi soalan kedua kepada Sir. Berikan nilai-nilai murni yang agama Islam atau Kristen terapkan. Jadi untuk agama Islam lah, sebab Sir kan ya. Jadi berkenaan dengan nilai murni dalam Islam itu banyak. Islam melihat apa aja benda baik yang kita buat yang memberi kebaikan kepada diri dan masyarakat dianggap sebagai nilai murni. Jadi ada banyak nilai murni, di antara yang boleh saya nyatakan kejujuran, sifat amanah, sabar, rajin, adil, kasih sayang dan sebagainya. Itu adalah salah contoh nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama Islam. Terus saja daripada saya memberi ruang pada rekan-rekan saya untuk bertanya soalan kepada Sir. Selamat pagi, Sir. Saya Irenggiran akan tanya soalan yang seterusnya. Soalan yang nomor 3. Apakah punca-punca dan kesan-kesan kelunturan nilai dalam masyarakat? Punca bagaimana runtuhnya nilai dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan ini menurut pandangan saya lah.
Tiada beberapa waktu yang boleh menyebabkan lunturnya nilai murni ataupun nilai baik dalam masyarakat. Yang pertama, kalau kita melihat ialah bagaimana kemajuan ataupun kemajuan teknologi, yang membawa kepada konflik di antara nilai tradisional dan moden. Sebagai contoh dalam masyarakat kita, sebagai contoh dari segi berpakaian, kita sekarang diajar budaya barat itu modern, baik, padahal secara tradisinya pakaian kita lebih kelihatan sopan untuk awam, tetapi ramai yang beranggapan pakaian kita tidak moden kalau tidak berskirt pendek dan sebagainya. Itu salah satu faktor yang saya boleh lihat bagaimana boleh runtuhnya nilai moral dalam masyarakat. Itu pertembungan di antara teknologi kemajuan moden dan tradisional. Yang kedua, apa yang boleh saya lihat adalah bagaimana media massa memainkan peranan. Sekarang ini kita melihat media massa itu sebagai guideline kita. Apa yang dipertunjukkan sebagai satu yang menjadi ikutan. Bila media massa tentukan cara kita berfashion, cara kita bercakap dan sebagainya, maka mudahlah budaya-budaya luar yang bertentangan dengan budaya-budaya kita yang orang timur tu, ini yang akhirnya menyebabkan berlakunya pergeseran. Ramai yang cuba meniru budaya-budaya barat yang kalau kita lihat secara logiknya sebenarnya kurang baik, kurang bersesuaian dengan kita, tapi atas dasar kita nak rasa terikut-ikut tadi, nak rasa lebih istimewa, kita ikut budaya-budaya barat inilah. Dan selain daripada itu, saya melihat wujudnya masalah keciciran anak-anak, terutamanya apabila berlakunya kehancuran institusi keluarga. Contohnya bila berlaku perceraian. Kajian menunjukkan anak-anak yang lahir daripada keluarga yang berpecah cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Sebab apa yang boleh terlihat, mungkin ketiadaan bapa atau ibu yang boleh menjadi mentor ataupun yang menjadi pembimbing mereka, terutamanya dalam kehidupan seharian. Mungkin tiada yang nak tegur perbuatannya betul atau salah. Semuanya dilakukan mengikut kehendak hatinya sendiri tanpa ada guide daripada orang dewasa. Sebabkan masalah keluarga yang berpecah belah dan sebagainya. Selain daripada itu juga, dalam dunia yang semakin moden ini, saya lihat sifat materialistik di kalangan manusia inilah yang nampaknya kita mengejar kemewahan harta dan sebagainya, dalam kita mengejar kemewahan kesenangan hidup, sehingga kita si peduli tentang orang lain. Yang penting diri sendiri. Sifat individualistik mula muncul dalam diri kita dalam nak mengejar kekayaan dunia itu. Jadi kita dah tak pedulikan hal orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, dan kadang-kadang apa yang cuba kita capai itu bertentangan ataupun bercanggah dengan nilai-nilai moral yang sepatutnya kita ikuti. Ada orang sanggup makan rasuah sebab nak kaya, ada orang sanggup merompak sebab nak kaya. Itu contohlah yang saya boleh berikan. Terima kasih Sir atas soalan yang ketiga. Soalan seterusnya adalah soalan keempat. Apakah implikasi isu moral dalam masyarakat? Implikasi maksudnya kesan daripada moral ni kita lihat yang boleh jadi barang, jadi sel kanser lah. Mula daripada kecil
yang boleh merebak. Ya. Okay, daripada seorang individu yang menjangkiti ahli keluarganya. Dalam konteks individu, bila berlaku seorang yang rendah akhlaknya, rendah nilai moralnya, bila dia berkahwin, mungkinnya merosakkan pula institusi perkahwinannya. Maksudnya anak yang dilahirkan pula mungkin akan ikut dengan gaya cara bapaknya, dan secara langsung ia berkembang kepada komuniti, organisasi dan seterusnya kepada negara. Apa yang boleh kita lihat secara langsung daripada nilai individu ya, boleh merosak seluruh negara. Itu secara langsung lah. Sebab kita lebih lihat sebagai daripada sel barah yang berkembang, yang membawa keburukan. Oke, terima kasih Sir. Saya akan menyarankan kepada kawan saya untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang berikut, Sir, berikan beberapa cadangan bagi menyelesaikan isu cadangan ataupun langkah. Okey, sebagai seorang yang beragama, saya percaya setiap agama mengajar ke arah kebaikan. Okey, mungkin kita berbeza Tuhan yang disembah, tetapi semuanya mengajar tentang berbuat baik. Jadi nasihat saya, kembalilah kepada agama, kerana agama mengajar kita untuk buat benda-benda yang baik. Kalau sebagai contoh, saya beritahu tadi sebagai orang Islam, Nabi pesan dia dah tinggalkan dua perkara yang boleh jadi guide untuk kehidupan Al-Quran dan Sunnah. So kembalilah kepada agama tadi. InsyaAllah hidup kita akan dipermudahkan dunia dan akhirat. Terima kasih, Sir. Itu jawapan yang sangat jelas. Soalan yang keenam, apakah peranan setiap penganut untuk menangani isu moral? Peranan Setiap penganut untuk menangani isu moral. ialah penganut Apa agama. Islam kalau isu Islam? Okey, apa yang boleh dimainkan oleh kita secara individu ialah kita boleh, orang kata, menyebarkan, berdakwah, orang kata memastikan vibe baik itu berkembang, bermula dari dalam diri kita, kepada kawan-kawan di sekeliling kita dan kepada kesemua orang maksudnya. Jadi secara langsung kita mulakan dengan proses berdakwah di kalangan rakan-rakan kita. Kita pengaruhi rakan-rakan kita untuk buat baik. Sebagai contoh, kalau awak dapat mempengaruhi kawan awak untuk buat baik, contohnya bersedekah. Bayangkan daripada seorang bersedekah, disebabkan awak tadi bertambah 20 orang, 30 orang dan seterusnya, yang membawa vibe positif ke seluruh masyarakat. Oke, terima kasih. Saya akan berikan kepada kawan saya untuk bertanya kepada saya soalan yang terakhir. Oke, ini soalan terakhir daripada saya. Apakah pandangan pencara tentang isu kemanusiaan yang berlaku kini? Isu kemanusiaan maksudnya isu Palestin, Ya, perang dan sebagainya. Apa yang boleh saya cadangkanlah, sebagai seorang yang orang kata tiada kuasa, sebab saya bukan pemimpin negara yang boleh buat tindakan-tindakan yang orang kata besar. Jadi secara individu lah, apa yang boleh saya buat adalah saya mencadangkan supaya kita semua kembali kepada asas kita, tujuan hidup kita, iaitu agama. Dengan kembali kepada agama, kembali kepada
contohnya kembali kepada ajaran Islam, dia menghayati yang seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah setiap masalah yang berlaku dalam dunia ini akan dapat diselesaikan, dengan dapat diselesaikan. Dan saya juga secara pribadi berharap agar ada satu mekanisme untuk semua pemimpin-pemimpin di seluruh dunia tu, kalau kita lihat sekarang ni platformnya berbuat masa-masa satu lah, memainkan peranan. Tapi kalau boleh yang lebih padu lah, yang lebih menyeluruh, supaya masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan baik lah. Tapi saya sebagai seorang pensyarah, saya memainkan peranan saya sebagai seorang pensyarah dengan mengajar, dengan mendidik pelajar-pelajar saya supaya wujud dalam diri mereka betapa pentingnya kita menghormati, menghargai orang sekeliling kita. Dan asasnya tadi kembali kepada agama. Itu sajalah. Dengan soalan yang terakhir itu bahayanya sisi semua ulama kita. Sebab itu kami semua ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz sebab sudi